Segmen seterusnya membawa anda melihat bagaimana madu dihasilkan daripada sejenis serangga bernama kelulut. Kita sering melihat kelulut berterbangan tanpa memikirkan faedah yang boleh kita perolehi daripada serangga ini. Majalah Islam kali ini membawa anda melihat bagaimana penternakan kelulut dilakukan sehinggalah proses pengambilan madu. Saksikan laporan selanjutnya. Seimbas, kelihatan bak langau. Namun tahukah anda, inilah sarang emas. Kelulut atau nama saintifiknya Trigona mampu memulihkan 1001 penyakit kronik. Bermain dengan sarang ini menjadi punca rezeki. Pelbagai khasiat kelulut mendorong pasangan suami isteri ini menternak kelulut secara komersial. Tahun 2010 saya bermulalah dengan lebah Trigona ni ataupun lebah kelulut. Dulu memang pertama tu makcik ragu-ragu lah pasal benda ni, tak pernah lagi makcik dengar kelulut ni orang bela. Tapi oleh kerana dia ada dibantu oleh pensyarah profesor daripada Makassar, Sulawesi, menasihatkan Pak Cik Razik ni supaya bela kelulut ni. Kenapa? Dia kata pasal di sana, di Indonesia sana, dia kata memang kelulut ni berpotensi. Modal saya bermulanya dengan sekitar 2 hive saja. Lepas tu saya mulai mencari koloni lebah ni di sekitar kampung, dalam dusun. Jadi kadang-kadang masa tu seminggu dapatlah satu peringkat awal kan. Lepas tu daripada situ kita cuba memecah koloni. Apabila kita diajar cara memecah koloni, maka saya cuba pecah koloni dan alhamdulillah berjaya. Sekarang ni makcik rasa banyak-banyak makcik meniaga untuk belanja anak-anak sekolah dan anak-anak universiti. Alhamdulillah, jadi sekarang ni selain daripada saya, isteri saya yang bantu sepenuh masa, dan saya ada lagi seorang lagi anak bongsu saya yang sudi membantulah dalam usaha menternak lebah. Negara ini umpama syurga kelulut. Masakan tidak, spesies kelulut paling banyak ditemui di Semenanjung. Kalau lebah ni kita nampak beza dengan kelulut ni cara terbang lah. Yang paling kita senang tak kena ID kan. Sebab kalau lebah ni dia punya cara terbang dia punya kaki dia akan macam nampak sama je dengan dia punya badan. Tapi kalau kelulut dia terbang, dia akan kaki dia bergantung ke bawah. Dan yang keduanya mungkin dari segi saiz lah. Macam kelulut lebih kecil sikit daripada lebah. Alah bisa, tegal biasa. Beginilah rutin kerja dalam mencari sarang khazanah emas. Kadang-kadang lebih. Ada tak satu hari yang tak dapat? Ada. Pernah juga satu hari tak dapat. Nak cari dia susah juga. Cari dia, kita tengok belah atas gini, kalau ada lubang dia, tengok lubang di sana. Kalau ada yang hitam tu baguslah tu. Yang hitam tu baguslah. Dan lubang dia pun macam mana ciri dia? Kalau lubang macam ni, adakah dia sarang kelulut juga atau macam mana? Tidak. Bukan Bukan. Bukan mudah sebenarnya untuk mencari sarang kelulut. Berbeza dengan lebah biasa, kelulut membina sarangnya di dalam batang pokok. Kelulut kerap bersarang dalam batang pokok. Biasanya pokok yang menghasilkan getah menjadi tumpuan kelulut. Teru, palma dan rambutan menjadi pilihan. Pakcik, pokok mana yang selalunya dia ada? Biasa pokok rambutan. Ini pokok rambutan ni? Ini pokok rambutan. Kita cek pokok ini ada ke tak? Okey, sekarang sudah nampak hitam. Oh, inilah dia punya sarang ni. Ini pun sarang. Ni dia punya corong ni. Ya. So bila kita dah jumpa sarang ni, corong ni pun kita dah jumpa. So apa kita nak buat? Nak ambil dia punya sarang? Biasanya kita akan potong di bahagian 2 kaki daripada corong ni ke bawah, dan lebih kurang 2 kaki ke atas. Kenapa dia mesti 2 kaki? Kalau berlebih kenapa? Supaya dijangkaunya 2 kaki, dia tak kena dia punya sarang ataupun propolis dia. Maksudnya kalau kita nak potong lebih pun tak apalah. Tak apa, cuma berat sangat nak bawa kan. Baik kita ni. Jadi kita nak potong ni. Okey, kita cuba potongkan.
Walaupun habitat berbeza, khasiatnya tetap sama. Apapun habitat kelulut yang bersarang pada pokok menimbulkan kontroversi. Masakan tidak, proses mengambil madunya menyebabkan pokok perlu ditebang. Sarang kelulut yang dipotong akan dibiarkan. Kerja memindah hanya akan dibuat pada malam hari. Dan kini tibalah waktunya untuk kita memindahkan sarang lebah kelulut ini dari habitat asalnya ke kawasan penternakan. Okey. Jadi Cik Razif, saya nak tanya kenapa waktu sesuai untuk pindahkan kelulut ni waktu malam bukan waktu siang? Ya, pasal apa waktu malam dia akan semua sekali masuk. Kalau siang tadi dia keluar cari makan semua sekali, waktu malam semua masuk, pastikan semua masuk baru kita angkat. So sekarang di tengah tidur lah dalam. Ya, sekarang ini tengah tidur tu. Dan sekarang kita akan bertolak ke kawasan penternakan sarang kelulut di belakang rumah Pak Cik Razif. Ya. Dia tak ada masalah. Kita nak ubah siang hari ke, malam hari ke, tengah malam ke kan. Tak ada masalah. Sebab dia kelulut ni dia bukan berpandukan cahaya matahari semata-mata. Dia akan berpandukan kepada feromon, iaitu bau daripada yang ditinggalkan di sarang dia tu. Bermaksud kalau dia sesat pun dia akan mencari balik lah. Kecuali lah kalau kita ubah lebih jauh kan. Itu tak boleh lah. Kebiasaannya batang sarang kelulut diletakkan kotak di bahagian atas. Ini bagi membesarkan saiz sarang dan hasil hanya akan diambil dari sarang kotak ini. Melalui kaedah sarang kotak ini, sarang asal tidak dirosakkan. Proses membina koloni baru hanya mengambil masa seminggu. Penjagaan dia memang tak susah tu kalau berbanding dengan lebah menyengat. Dia ni senang daripada kenapa? Pasal dia kelulut ni makanan dia senang. Semua dia jenis sama dia hisap madunya. Berbanding lebah, kelulut mudah dijaga. Kelulut lebih casual, tidak memilih sumber makanan. Selain itu, kelulut lebih mesra. Berbanding dengan lebah yang berbisa, kelulut tidak menyengat. Macam keselamatan tu dia sebab dia tak menyengat, jadi dia tak ada apa-apa efek kepada manusia lah. Kecuali kalau macam dia tak memberi efek secara macam kita akan mudarat. Cuma efek tu akan lebih memberi manfaat kepada kita. Yang mana kalau kita tengok, kita buka sarang kelulut tu, dia akan hurung kita kan. Jadi dia akan keluarkan satu bau yang kita panggil sebagai feromon yang akan kita rasa lebih, kalau stres tu dia akan boleh menghilangkan stres lah. Yang bau daripada kelulut tu sendiri. Inilah rupa bentuk koloni kelulut yang dipindahkan dari batang pokok ke dalam kotak. 3 hasil yang boleh diperolehi daripada sarang lebah kelulut ini adalah yang pertama, yang berada di dalam kantung yang jernih ini adalah madu. Dan kemudian kantung gelap ini bee bread. Dan akhir sekali, keseluruhan sarang ini adalah propolis. Hasil ni sebenarnya bergantung kepada musim. Ya, kalau musim bunga sekitar bulan April ke atas, mana musim kemarau tu biasanya bunga banyak. Jadi pernah saya dapat ambil madu sekitar dalam 0.5 kilo hingga 2 kilo. Setelah kantung penuh, madu akan dituai.
Proses akan berakhir dengan kerja-kerja pembungkusan. Belum packaging tu makcik tengok dulu kalau yang ada yang bersampah, ada sampah masuk apa bibret ke masuk propoli kita tapis dulu. Uniknya, madu lebah kelulut ini boleh diminum terus dari sarangnya tanpa melalui proses lain. Memelihara kelulut kini satu sumber ekonomi. Pasaran serta permintaan yang tinggi menjadikan madu kelulut bernilai komersial. Jadi setakat ni saya ada di antaranya ramai pembeli ataupun pengamal madunya ialah pesakit diabetes. Jadi apabila menggunakan madu kelulut ni, saya dapat lihat sendiri bahawa kalau yang dah ada kudis tadi kering, kemudian bacaan dia punya gula darah dia pun menurun. Lebih istimewa, khasiat madu kelulut boleh dirasakan meskipun diambil dengan dos yang sedikit. Berdasarkan khasiat serta populariti yang makin meningkat, kelulut kini menjadi rebutan. Kini terdapat pihak yang sanggup menjalankan penyelidikan sains bagi membuktikan status sebenar khasiat kelulut. Dari segi saiz pasaran madu memang sangat besar, terutama sekali untuk negara-negara maju yang peka terhadap status kesihatan diri. Jadi pihak syarikat kita yakin dan percaya sekiranya kita melabur dalam industri penghasilan madu kelulut, terutamanya untuk pengeluaran produk propolis, madu kelulut dan bee bread, kita yakin dan percaya kita boleh menembusi pasaran-pasaran di negara maju. Berbanding madu dan bee bread, propolis dijangka mampu memecah pasaran antarabangsa. 3 produk ini adalah satu kekuatan untuk lebah kelulut. Tapi yang paling penting dalam peternakan kelulut bagi saya, pihak syarikat kita nampak propolis. Pada masa kini, madu kelulut dipercayai mampu merawat diabetes, mellitus, strok, kanser, hipertensi dan batu karang. Malah turut dikaitkan sebagai penawar AIDS. Di Pickup Quantum Biotech Operation, kita telah membuat beberapa kajian tentang madu kelulut. Antara khasiat yang kami temui, madu kelulut ni adalah terbaik untuk merawat penyakit kencing manis kerana mempunyai kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan buah-buahan. Pasaran propolis pula mampu mencecah ribuan ringgit. Madu kelulut kini menjana rezeki. Di pasar, madu kelulut jadi buruan. Madu kelulut kini satu fenomena di Kota Baru. Khasiatnya jadi pilihan, dianggap mampu menambahkan tenaga dan kecergasan. Bagus ni, kalau tinggi macam mana ya? Betul pakai tak? Makcik dah lama try ni, madu ni? Setahun lebih. Macam mana makcik rasa lepas minum? Masih kena arthritis, sakit sendi. Jadi nak berjalan tu dia sakit, susah nak berjalan. Jadi dia dah try, kita minum satu susu pagi, lepas tu malam satu sudu. Jadi alhamdulillah, okey lah kalau berjalan tu taklah sakit sangat macam dulu. Itu penyakit juga. Satu sudu Kerana khasiatnya, madu kelulut kini telah digunakan secara meluas dan menjadi satu trend kepada masyarakat Kota Baru di Kelantan. Sabda Nabi SAW, ambillah kamu 2 ubat penyembuh, iaitu madu dan Al-Quran, riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menjilat madu 3 kali setiap bulan, nescaya tidak akan terkena cubaan besar. Kalau dulu saya sangat takutkan lebah.
Kerana lebah mempunyai mitos dan sejarah sebagai pembunuh. Tetapi kini saya yakin dengan skill dan juga teknik yang tertentu, lebah mampu menjadi sahabat manusia. Hasilnya boleh dijadikan punca rezeki dan berkhasiat untuk kita.